Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhhib lin nisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'da. Yang bahagia Cikgu Azhar, seluruh jawatan kuasa tadbir Surau Al-Ikhwan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung pengajian tafsir surah An-Nazi'at, yang mana kita telah sampai pada pertemuan terakhir sebelum ini tuan-tuan pada ayat yang ke-26. Malam ini kita akan sambung pada ayat yang ke-27, itulah firman Allah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aantum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha. Adakah penciptaan kamu yang lebih sukar ataukah langit yang telah dibina oleh Allah itu? Baik, ayat yang ke-27 ni tuan-tuan, Allah kembali semula melontarkan soalan, yang mana soalan ni ditujukan khas kepada mereka yang masih engkar dengan hari kebangkitan. Allah cuba membawa kita untuk berfikir, dan berfikir menggunakan logik kita sebagai manusia. Kalau nak dikaji dari sudut logik manusia, apatah lagi golongan yang engkarkan hari kebangkitan, menjadikan kamu atau menjadikan langit tu, yang mana lagi susah? Jadikan orang atau jadi langit? Langit dia jadi tanpa tiang. Dan Allah bina langit, Allah dirikan langit dengan tanpa tiang. Dan langit ini 7 lapis, antara satu lapis langit ke lapis langit yang lain 500 perjalanan. Kalau perjalanan biasa tuan-tuan. Langit ni satu ciptaan Allah yang cukup hebat. Cuba kamu bandingkan dengan logik akal kamu. Mana lagi susah, nak cipta kamu ataupun nak cipta langit itu? Baik. Adapun dari sudut kekuasaan Allah, kalau kita belajar tauhid tuan-tuan, semua yang Allah jadikan adalah mudah. Apa yang Allah nak jadikan, kun fayakun. Dan jadilah dia. Tak ada istilah susah di sisi Allah. Allah jadikan langit ke, Allah jadikan sebesar-besar makhluk, langit, bumi, gunung, ganang dan sebagainya. Allah ciptakan makhluk yang kecil-kecil, haiwan yang kecil-kecil, termasuklah manusia. Di sisi Allah tidak ada istilah susah dan senang. Semuanya senang di sisi Allah. Dan tidak ada beza di sisi Allah. Bukan dengan maksud, oh Allah jadikan langit, gunung ganang, kena pakai kederat yang banyak. Dan kalau Allah jadikan semut, ataupun serangga yang kecil, oh yang ni gunakan kederat yang kecil. Bukan begitu. Dan bukan seperti logik manusia. Kita nak angkat 100 kilo punya barang, dengan kita nak angkat barang yang seberat 5 kilo. Mungkin yang 100 kilo tu kita boleh angkat. Tapi mungkin menggunakan tenaga yang banyak. Berbeza dengan kita mengangkat benda yang 5 kilo. Adapun di sisi Allah,
Semua di sisi Allah adalah mudah. Cuma Allah nak suruh kita menggunakan logik akal manusia. Oleh kerana kamu masih engkar dengan hidup sesudah mati, kamu masih engkar dengan hari kebangkitan, cuba kamu fikir guna logik akal. Nak jadikan kamu dengan nak jadikan langit, yang mana lagi susah? Kalau ikut logik akal tuan-tuan, nak jadikan langit lagi susah lah. Betul tak? Buat manusia ni senang ya. Manusia berpijak di atas bumi. Dan struktur binaan manusia ni bukannya besar sangat seperti langit. Adapun langit tinggi di sana, berlapis-lapis, kemudian dengan tanpa tiang. Mengikut logik akal manusia ni, cipta langit lagi susah sebenarnya. Baik. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia, yakni Allah, telah meninggikan binaan langit itu, lalu menyempurnakannya. Allah suruh kita perhatikan. Allah suruh golongan yang engkarkan hari kebangkitan perhatikan. Begitu juga kita yang dah beriman tuan-tuan, kita sama-sama perhatikan untuk menambah iman kita. Mereka yang engkar, mudah-mudahan dengan pemerhatian mereka itu, mereka akan kembali beriman kepada Allah, kepada kekuasaan Allah. Adapun kita yang dah beriman ni, bila kita perhatikan langit, bumi dan sebagainya, mudah-mudahan menambah lagi iman kita. Ini termasuk dalam ayat kauniyah. Ayat-ayat Allah ni, dia ada ayat yang maqru'ah, ayat yang dibaca. Itulah Al-Quran. Al-Quran bila dibaca dengan betul, dengan penuh penghayatan, dia akan menambah iman kita. Di sana ada satu lagi jenis ayat yang dipanggil ayat ghairu maqru'ah. Ayat yang tidak dibaca. Ayat tak dibaca itu apa? Itulah ayat kauniyah. Ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang ada pada alam semesta. Kita lihat langit, bumi, gunung, ganang dan sebagainya. Di sana ada ayat. Ada tanda kekuasaan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dan pada tiap-tiap sesuatu itu ada ayah. Ayah ni makna tanda. Tanda yang menunjuki kepada Allah. Yang menunjuki apa? Tadullu ala annahu wahid. Yang menunjuki bahawa sesungguhnya Allah itu Tuhan yang esa. Kita tengok kehebatan ciptaan langit, bumi dan seumpamanya. Dia akan membawa kita untuk semakin beriman dengan keesaan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan keagungan Allah. Cuba perhatikan kata Allah, rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan binaan langit itu, lalu Allah menyempurnakannya. Sempurna, tanpa tiang, dalam keadaan tak pernah jatuh pun langit tu. Walaupun ribut dan sebagainya, kan, kita tak pernah dengar lagi langit tu jatuh di atas kepala kita. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia, yakni Allah, menjadikan malamnya gelap gelita. Dan Allah juga yang menjadikan siangnya terang benderang. Malam Allah jadikan gelap gelita tuan-tuan. Ketika mana Allah menjadikan sebelah bumi ni gelap, sebelah yang lain Allah jadikan terang benderang. Cuba tuan-tuan fikirkan, kalau kata Allah jadikan satu bahagian bumi gelap sepanjang masa, apa akan jadi agaknya? Jadi apa rasa-rasa? Beku lah kita, nampak tuan? Dan bayangkan kalau kata sebelah bahagian bumi itu siang sepanjang masa, panas sepanjang masa, agak-agak jadi apa? Allah dengan hikmah kebijaksanaannya menjadikan malam dan siang itu silih berganti. Dalam surah yang kita pelajari sebelum ini, dalam surah An-Naba, Allah sebut apa? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk kita berehat. Dan kami jadikan siang itu sebagai tempat, sebagai waktu yang sesuai untuk mencari penghidupan. Jadi malam dan siang tu Allah jadikan silih berganti sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Malam yang gelap itu untuk kita berehat, manakala siang itu untuk kita beraktiviti, untuk bekerja dan sebagainya, untuk mencari rezeki dan seumpamanya. Malam dan siang itu merupakan antara tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah, yang mana
jika mereka yang tidak mahu beriman, dia fikir betul-betul perkara itu akan membawa mereka kepada beriman. Dan kita sebagai orang yang beriman, kita perhatikan siang malam silih berganti, semuanya akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu selain daripada ayat maqru'ah, ayat-ayat yang dibaca Al-Quran, kita juga jangan terlepas pandang tuan-tuan, ayat kauniyah. Ayat-ayat yang tidak dibaca tetapi diperhatikan. Dan kalau kita cuma baca Al-Quran tanpa kita mengambil iktibar daripada alam semesta yang Allah jadikan, mungkin kita tak nampak kebesaran Allah di sana. Sedangkan Al-Quran sendiri berbicara mengenai penciptaan langit, bumi dan sebagainya. Al-Quran sendiri membawa kita untuk memikirkan kekuasaan Allah, melihat kuasaan Allah, menjadikan alam semesta ini sebagai dalil kekuasaan Allah, kebesaran Allah, tentang keesaan Allah. Baik. Ayat seterusnya, ayat 30. Wal arda ba'da zalika dahaha. Bila Allah cerita langit, pasangan langit apa tuan-tuan? Pasal langit ialah bumi. Nampak? Allah jadikan banyak perkara berpasang-pasangan. Seperti mana kita manusia ada pasangan, lelaki dan perempuan. Haiwan pun ada jantan dan betina. Siang pasangannya malam. Maka langit ada pasangannya. Pasangan langit adalah bumi. Setelah Allah menceritakan langit, Allah berpindah kepada bumi pula. Di sini ada isyarat supaya kita ni bila kita mendongak ke langit, jangan lupa untuk menunduk ke bumi. Sebab tuan, jangan mendongak ke langit semata-mata. Allah cerita langit dengan kehebatan ciptaannya, kemudian Allah turun kepada bumi supaya kita tak lupa bumi ni. Jangan mendongak ke langit sampai kita lupa apa yang kita pijak di atas bumi ni. Baik, tengok ke langit tapi kembali tengok ke bumi. Wal arda, dan bumi itu, ba'da zalika dahaha, setelah itu bumi itu Allah hamparkan. Ayat ni tuan-tuan, dia antara ayat yang dijadikan dalil ataupun hujah oleh mereka yang percaya bahawa bumi ini datar. Ini antara hujah mereka. Sebab Allah sebut apa? Allah sebut bumi itu Allah hamparkan. Jadi ayat seperti ini mereka jadikan hujah. Bila Allah sebut terhampar, maknanya dia rata. Bumi itu bukan bulat. Bumi bulat bahasa kampung ni bulat lah. Bumi itu berbentuk sfera. Ataupun bahasa lebih tepat lagi dia panggil geosfera. Geosfera. Tapi kalau bahasa kampung, bahasa mudah ni bulat lah. Bahasa mudah orang faham, bumi ni bulat. Kita percaya bumi itu bulat. Ataupun bumi itu berbentuk geosfera, seperti telur burung kasawari. Dia bukan bulat betul. Tapi di sana ada golongan yang masih tidak percaya bahawa bumi itu bulat. Walaupun dah dibuktikan oleh saintis dengan penemuan mereka, tapi mereka masih mendakwa bahawa di sana ada pembohongan. Kita pun bukanlah disuruh percaya sepenuhnya, nampak tuan, NASA dan sebagainya. Tapi kalau benda tu dibuktikan, tak ada masalah kita berpegang dengan benda tu. Nampak tuan? Tak ada masalah. Ilmu ni kita boleh ambil dari sesiapa sahaja. Sama macam isu masalah mereka mendakwa Neil Armstrong, orang pertama yang menjejak kaki ke bulan. Di sana ada golongan yang masih tidak percaya tentang isu itu. Dan yang tak percaya itu bukan setakat orang Islam. Ada di kalangan orang kafir, ada di kalangan orang Amerika sendiri tak percaya. Mereka mendakwa itu pembohongan NASA. Baik, kita sebagai orang Islam ni, macam mana cara kita nak berinteraksi dengan perkara seperti itu? Dan kalau orang betul-betul dia faham hukum akal. Apa hukum akal? Akal hukumkan apa? Manusia mendarat ke bulan. Jawapannya harus. Nampak? Walaupun dari sudut adat, kebiasaannya manusia tak pergi ke bulan. Nampak kan? Tapi dari sudut hukum akal harus. Jadi perkara itu tak mustahil berlaku. Nampak tak? Tak mustahil berlaku. Lepas tu bila kita kata tak mustahil berlaku, adakah kita wajib percaya benda tu 100% macam kita percaya dengan benda yang datang dengan nas, yang qat'i daripada Al-Quran atau Sunnah? Jawapannya tak juga. Nampak tuan?
Kalau ditanya apa nama pegangan kita, kita kata benda tu harus, tak mustahil berlaku. Dan nak kata percaya sepenuhnya sampai tak, oh hang tak percaya, hang ni seolah macam orang tu hilang iman, tak juga. Nampak? Terpulanglah. Siapa tak mau percaya, terpulanglah. Nampak tak? Seperti yang saya sebutlah, antara yang mengatakan itu pembohongan bukan orang Islam sendiri. Ada golongan yang berada di Amerika sendiri mendakwa itu pembohongan NASA. Jadi kita kata benda tu harus. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Kalau betul pun tak ada masalah apa-apa. Nampak? Kalau tak betul sekalipun tak ada masalah apa-apa. Orang mendarat di bulan, kalau betul sekalipun itu harus. Kalau berlaku pun dengan izin Allah. Tidak ada apa yang peliknya. Kita sebagai orang Islam tak pelik apa pun. Nabi kita SAW dah melalui perjalanan yang jauh lebih hebat daripada sekadar mendarat di bulan. Nampak? Dengan kehebatan baginda tu, baginda masih kembali ke bumi. Masih kembali ke bumi. Nampak tuan? Kalau sakat jejak kaki ke bulan tu kecil sangat. Nak nisbah dengan perjalanan Isra' dan Mi'raj yang dilalui oleh baginda Nabi SAW jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat tuan-tuan. Dalam keadaan begitu, baginda masih balik ke bumi. Nampak? Masih balik ke bumi. Masih lagi apa? Nak ceritanya, walaupun baginda dah sampai ke tempat yang tak pernah makhluk lain sampai. Hatta akhirnya Jibril sendiri pun tak boleh lepas ke atas lagi. Sampai tempat Nabi naik seorang-seorang je. Tapi baginda masih kembali ke bumi. Masih berdakwah di bumi. Masih berjuang di bumi. Masih menyebarkan agama di bumi. Dan wafat di bumi, disemadikan di bumi. Jasad baginda yang mulia di bumi. Nampak tuan? Jadi macam saya sebut tadi lah. Kan? Tak ada masalah benda tu. Betul pun tak ada masalah. Tak betul sekalipun. Nampak tuan? Itu dipanggil dari sudut hukum akal, benda itu harus. Nak percaya, silakan. Tak percaya pun tak rosak akidah. Nampak tuan? Nampak? Orang beriman, dia bukan sekadar dia memikirkan untuk menjejak bulan. Orang beriman ni dia memikirkan kekuasaan Allah pada penciptaan langit, bumi, matahari dan bulan. Dan seluruhnya. Nampak? Walaupun tak pernah jejak kaki ke bulan. Nampak tuan? Yang lebih penting daripada itu, dia beriman bahawa yang mengatur alam semesta ni, termasuklah bulan itu, ialah Allah. Itu yang lebih penting. Nampak tuan? Itu cara kita nak berinteraksi dengan ilmu-ilmu moden ataupun penemuan moden yang disogokkan kepada kita. Baik, kembali kepada apa yang disebut tadi. Wal arda ba'da zalika dahaha. Dan bumi sesudah itu Allah hamparkan. Saya beritahu tadi ayat ni antara hujah yang dipegang oleh golongan yang percaya bahawa bumi ini datar. Sedangkan kalau kita perhatikan tuan-tuan, ayat seperti ini nak cerita apa? Kalau kata Allah nak cerita bumi itu datar dan Allah hamparkan, tak ada apa yang pelik tuan-tuan. Biasa saja. Macam saya kata, tempat ini datar, tempat ni rata. Lepas tu saya bentangkan kapet dan kapet tu kelihatan rata. Itu biasa. Tapi bila bumi tu bersifat kurawiyah, tadilah bersifat berbentuk geosfera, Allah ratakan pada pandangan kita, kita beraktiviti dalam keadaan kita rasa seolah-olah macam bumi tu rata. Kita tak perasan bumi tu bulat atau membentuk geosfera tadi. Di situ menunjukkan kekuasaan Allah yang cukup hebat. Nampak tuan? Sebaliknya hujah mereka itu menunjukkan seolah-olah kalau kata bumi ni rata, kita duduk kita rasa rata, biasa. Tak ada pelik apa pun. Tapi bumi tu bulat, kurawiyah, geosfera. Allah jadikan kita berada di atasnya. Kita bergerak, kita berjalan dan semuanya kita merasakan seolah-olah macam bumi tu rata. Di situ menunjukkan kehebatan Allah. Nampak tuan? Dari situ boleh dicongkel berbagai-bagai ilmu. Macam mana tarikan gravitinya, berbagai-bagai ilmu boleh dicongkel. Bayangkan kita duduk dalam keadaan bumi yang tidak rata, tapi tak pernah pun kita jatuh. Nampak? Dan kita berjalan tak terasa pun macam bumi tu berbentuk seperti yang disebut tadi, geosfera tadi. Sebenarnya sebaliknya. Jika kita mengatakan bumi itu rata dengan pahaman yang mereka pegang dan Allah jadikan dia nampak rata, itu biasa saja. Tidak ada apa yang pelik. Bila bumi itu berbentuk geosfera, seperti telur burung kasawari tadi, dan kita beraktiviti di atasnya, kita bergerak ke sana ke sini, kita rasakan seolah-olah dia itu rata. Itu yang hebat sebenarnya.
Di situ menunjukkan kehebatan Allah. Tuan-tuan, nampak tak? Seperti saya sebut, oh lah ni ambil kapet ni, ambil tikar ni, bentangkan di tempat yang tidak rata tu, tapi bila saya berjalan, saya nak rasa macam rata tempat tu. Susah. Nampak? Tapi siapa yang boleh buat, mana dia hebat. Siapa yang boleh buat, mana dia hebat. Sebenarnya sebaliknya tuan-tuan, bila bumi ini tidak rata, tapi kita bergerak di atasnya, beraktiviti di atasnya dalam keadaan kita rasa seolah-olah rata. Di situ menunjukkan kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan, Allah pancarkan dari bumi tadi mata air. Nampak tuan? Bukan sekadar bumi yang kering kontang. Dari bumi itu Allah pancarkan mata air. Air ni dia sebagai sumber kehidupan. Sebab tu kebanyakan unsur bumi ni air. Air tu lebih banyak daripada daratannya. Kan? Allah pancarkan mata air dari bumi dan Allah jadikan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripadanya. Air ni dia sumber kehidupan. Dalam ayat lain Allah sebut waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan daripada air itu setiap benda yang hidup. Hatta kita manusia yang hidup ni pun berasal dari air. Betul tak? Kita berasal dari air mani. Semua benda yang hidup ni Allah kata Allah jadikan daripada air. Sebab tu air ni dipanggil sumber kehidupan. Bahkan antara air dengan makanan, air jauh lebih penting lagi. Jika diberi pilihan, air saja atau makan saja, kita akan lebih memilih air, tuan-tuan. Sebab manusia, dia tak boleh bertahan dalam tempoh yang lama tanpa air, seperti mana dia boleh bertahan bila ada air, walaupun tanpa makanan. Air ni dia lebih penting daripada segala-galanya. Allah pancarkan mata air daripada bumi tadi, yang mana dari mata air tadi dia menjadi asbab untuk ditumbuhkan segala bentuk tumbuh-tumbuhan, bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Wal jibala arsaha, dan gunung ganang Allah pancangkan dengan teguh. Gunung ganang ni Allah tetapkan kedudukannya di atas muka bumi. Dia sebagai pasak bumi, yang mana dengan sebab ada gunung ganang tadi, bumi itu kelihatannya tidak bergerak. Dia ada peranan, tuan-tuan. Bukit Bukau, Gunung Ganang tu, peranan dia sebagai pasak bumi. Nampak tuan? Dia pasak bumi. Seperti mana bila kita nak mengunci sesuatu, kita akan paku dia. Maka bumi ni Allah jadikan pasak bumi itu ialah Gunung Ganang. Gunung Ganang, Bukit Bukau. Baik, semuanya Allah jadikan tadi untuk apa? Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenangan kamu dan juga untuk haiwan-haiwan ternakan kamu. Nampak tuan-tuan? Bumi Allah jadikan. Kemudian Allah jadikan sumber air. Dari mata air tu keluar sungai, air terjun, macam-macam lah, segala benda. Kemudian Allah jadikan air tadi dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan dimanfaatkan juga oleh apa? Oleh kita manusia dan juga haiwan. Kalau kita perhatikan kitaran hidup kita, tuan-tuan, kita makan, kita minum, semua ada berkait dengan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Betul tak? Yang kita makan apa? Sama ada haiwan ataupun berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan semua itu berhajat kepada air. Selain kita sendiri sebagai manusia ni berhajat kepada air, begitu juga haiwan-haiwan tu juga berhajat kepada air. Sama juga tumbuh-tumbuhan tu berhajat kepada air. Allah jadikan bumi ini dipenuhi dengan sumber air. Maka ternyatalah bumi yang Allah jadikan ni, tuan-tuan, merupakan tempat yang paling sesuai untuk didiami oleh makhluk yang bernama manusia. Tak perlu cari tempat lain. Tak perlu cari penempatan yang lain. Kita nak kaji, tak ada masalah. Kajilah alam semesta ni untuk semakin kita melihat kebesaran Allah, kehebatan Allah menciptakan alam semesta. Tapi percayalah, tuan-tuan, bumi ni merupakan tempat yang paling sesuai untuk didiami oleh manusia. Allah ketika
mentakdirkan Adam alaihi salam dan juga isterinya Siti Hawa turun ke bumi, takdir Allah tu bukan sia-sia tuan-tuan. Allah jadikan bumi ni tempat yang memang sesuai untuk didiami. Adam alaihi salam turun di tempat, kalau hari ni nama negara dia Sri Lanka lah. Kalau orang tanya kita, Nabi Adam turun di mana? Yang pertama, Nabi Adam turun ke bumi lah. Dan apa nama tempat dia turun tu? Ketika tu belum ada sempadan negara lagi tuan-tuan. Zaman tu tak ada lagi. Sebab apa? Sebab Adam lah manusia pertama yang turun ke bumi. Tapi bumi yang Adam alaihi salam turun tu, kalau peta dunia hari ni, Sri Lanka. Di Sri Lanka. Baik. Manakala Hawa ataupun Hawa, kita panggil Hawa lah, nenek kita, dia turun di mana tuan-tuan? Dia turun di mana? Dia turun di Jeddah. Jeddah tu berasal dari Jaddah. Jaddah dalam bahasa Arab bermaksud nenek. Dalam bahasa Arab ni Jaddun, datuk. Jaddatun, nenek. Jadi Jaddah, nenek. Jeddah tu diambil dari perkataan Jaddah, nenek. Sebab apa? Sebab dia merupakan tempat turun bagi nenek kita, iaitulah Siti Hawa. Kemudian Allah takdirkan pertemuan Adam alaihi salam dan Siti Hawa di Arafah. Sebab tu dinamakan Arafah. Antara sebab dinamakan tempat itu Arafah kerana Adam alaihi salam kembali mengenal isterinya Hawa di situ. Pertemuannya di situ. Baik. Ini cuma sebagai satu maklumat tambahan. Adam alaihi salam dia turun ke bumi ni. Berapa lama tuan-tuan tempohnya daripada waktu kita sekarang ni? Kalau orang tanya kita lah. Berapa lama tempoh dia agak? Ulama yang mengkaji tentang garis masa. Dan garis masa manusia ni. Manusia lah, start dari Adam AS, manusia. Dan mereka mengkaji garis masa tu, mereka mentakdirkan, mereka sampai kepada kesimpulannya bahawa Adam AS tu, dia mula diturunkan ke bumi ni sekitar 8,000 tahun sebelum Masihi. 8,000 tahun sebelum Masihi. Maknanya kita sekarang ni 2,000 lebih Masihi. Kalender Masihi. 2024 kan nak masuk. Maknanya 2,000 tambah 8,000, tempoh Adam alaihi salam mula turun ke bumi, mula berada di bumi, mula hidup di bumi sekitar 10,000 tahun dari waktu kita ni. 10,000 tahun plus begitu. Tak lama sangat tuan-tuan. Maknanya tak lama sangat. 10,000 lama. Kita rasa lama lah kan. Tapi kalau kita bandingkan dengan penemuan-penemuan yang dikaji, yang ditemui oleh para pengkaji, kita rasa 10,000 tak lama rupanya. Macam mana mereka boleh jumpa fosil? Mereka boleh jumpa rangka yang menyerupai manusia yang dikatakan usianya belasan ribu tahun. Macam sebut dia lah, kita sains ni kita tak boleh tolak sepenuhnya. Bahkan kita kena cuba berinteraksi dengan sains ni, kita cuba Kita cuba bagi kena dengan maklumat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau tak bercanggah, tak ada masalah apa. Nampak tuan? Kalau bercanggah terang-terang, baru kita tolak. Nampak tuan? Orang Islam ni dia bukan anti sains, dia bukan anti penemuan dan sebagainya. Kan? Semua maklumat yang disogok kepada kita, cara kita berinteraksi dengannya seperti sebut dia. Kan? Makanya jika ada penemuan, ada rangka dan sebagainya, bahkan di Malaysia baru ni ada ditemui, berusia belasan ribu tahun. Kan? Itu menunjukkan bahawa makhluk itu dia bukan manusia yang bernama Adam yang Allah sebut dalam Quran sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi ni khalifah. Walaupun mungkin rangka tu menyerupai manusia, tapi dia bukan manusia. Nampak tuan? Terpulang nak namakan dia dengan nama apa? Mereka nak namakan manusia prasejarah ke apa benda itu, terpulang lah. Bohpi nama apa pun. Pokoknya dia bukan manusia. Dia bukan manusia yang mukallaf, yang Allah nak lantik sebagai khalifah di atas muka bumi. Nampak tuan? Itu cara kita berinteraksi. Sebab sejarawan, agamawan dah buat kajian. Memang dia tengok zaman Adam AS tu setakat 10,000 tahun dia. Tak boleh lebih daripada tu. Garis masanya sekadar tu je.
Dari Adam AS sampai kepada peristiwa banjir besar Nabi Nuh AS sekitar 1600 tahun. Banjir besar zaman Nabi Nuh AS. Bila berlaku banjir besar tu, habis semua yang ada di atas muka bumi ini, melainkan yang ada bersama dengan Nuh AS di atas kapalnya. Ketika kapalnya wastawat alal Judi, mendarat di atas bukit Judi. Nama bukit itu Al-Judi. Allah sebut dalam Al-Quran. Lepas tu, bila Nabi Nuh AS selamat daripada peristiwa banjir besar itu, 1600 tahun. Lepas zaman Nabi Adam tu, Adam mula hidup di bumi itu, maka bermulalah penghidupan baru, kehidupan baru di atas muka bumi. Seolah-olah macam dunia ni di-reset kembali. Nampak tuan? Maka ada di antara para penggaji yang mengatakan zaman sebelum tu, lepas Nabi Adam, Nabi Idris. Nabi Idris pun dah mula pandai buat baju dan sebagainya. Zaman Nabi Nuh, mereka telah mencapai tahap kemajuan yang kita tak pernah terfikirkan benda tu. Sebab tu mereka angkuh dengan Nabi Nuh AS. Dan Allah ada beri hint, ada beri isyarat dalam Al-Quran. Antaranya dialog antara Nabi Nuh AS dengan anaknya. Ketika mana Nabi Nuh panggil anaknya. Bayangkan Allah cerita ombak tu dia naik seperti bukit. Tuan-tuan bayangkan seluruh dunia ditenggelam, banjir besar dalam sejarah dunia. Dalam keadaan begitu, Nabi Nuh AS masih boleh berkomunikasi dengan anak dia. Dia masih boleh panggil anaknya, ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anak kesayangku, marilah naik bersama dengan aku. Baik tuan-tuan, mereka berkomunikasi guna apa? Guna apa tuan-tuan? Itu antara hint. Kalau zaman kita boleh kata lah, oh, biasa tak pelik apa, kita dari sini, kawan kita berada ribuan batu dari kita, biasa, tak ada masalah apa. Nampak tuan? Tapi zaman tu tuan-tuan, Allah dah hint kan. Dalam keadaan ombak yang seperti gunung, seperti bukit bukau tu, Nabi Nuh AS di atas kapal. Anaknya masih lagi dengan keegoan, dengan keangkuhannya, masih lagi nak cuba cari tempat yang lebih tinggi. Nabi Nuh kata, tak boleh pergi, semua akan tenggelam. Dia panggil, ya bunayya, wahai anak sayangku, mai naik bersama aku. Dibalas oleh anaknya, sudah itu. Dialog tu berlaku macam mana? Sebab tu ada yang mengatakan, sebenarnya zaman Nabi Nuh AS tu, mereka telah sampai kepada teknologi yang hebat sebenarnya. Ada hint, ada isyarat daripada Al-Quran. Cuma benda tu kita tak kaji. Tapi oleh kerana mereka ni angkuh, mereka ni sombong. Sebab tu bila Nabi Nuh AS buat kapal, dia gelak buat main. Nampak tak? Kalau kata mereka tu, seperti kita bayangkan duk zaman batu dalam gua, tak tahu menatang apa, buat kapal, mereka mesti, kapal ni menatang apa ni? Kan? Mesti kagum sangatlah kapal ni. Tapi bila Nabi Nuh buat kapal, dia gelak buat main. Antara sebab dia gelak buat main tu, kata para penggaji, disebabkan mereka dah sampai kepada kehebatan teknologi. Cukup Allah isyaratkan ketika mana Nabi Nuh boleh berkomunikasi dengan anaknya daripada tempat yang jauh, ketika bunyi ombak yang mengganas. Ombak ni tak tahulah, kita duduk tepi laut pun kan. Ombak habis-habis pun nak bersembang pun tak berdengar lah. Bayangkan ombak seperti gunung, Allah sebut. Tapi mereka masih boleh berkomunikasi. Alat apa yang mereka gunakan untuk berkomunikasi? Sebab tu ada pengkaji yang mengatakan sebenarnya di zaman Nabi Nuh AS tu, mereka sudah maju. Sebab ilmu yang Allah kurniakan kepada Adam AS ni, Adam ni berasal dari syurga. Nabi Adam dia berasal dari syurga tuan-tuan, jangan lupa tu. Syurga ni kalau kita guna bahasa kita lah. Kalau kita hari ni berbangga dengan dunia yang penuh dengan kemajuan teknologi, syurga ni jauh lebih hebat teknologi dia. Kalau kita nak guna istilah teknologi syurga jauh lebih hebat. Betul tak? Tuan-tuan bayangkan, Adam AS turun ke bumi, dia berasal dari syurga. Memori syurga tu masih dalam kepala dia. Nampak tak? Memori syurga tu masih dalam kepala dia. Walaupun dia tahu bumi ni bukan syurga, tapi bila memori tu ada, nampak tuan? Dia akan pergi untuk merealisasikan apa yang pernah dia lalui. Memori tu boleh hilang tuan. Macam kita datang dari satu tempat, memori tak boleh hilang. Maka berlalu zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris.
Sebab tu Nabi Idris dah mula boleh buat baju besi dan sebagainya. Sampai zaman Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun, panjang. Tapi mereka cukup angkuh. Yang beriman cuma sedikit. Apa punca keangkuhan mereka? Agamawan yang buat kajian mengatakan antaranya ialah disebabkan mereka sebenarnya sudah maju ke depan. Tapi bila mereka angkuh, Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka, di-reset kembali, seolah-olah macam kosong balik. Nampak tak? Seolah macam kosong balik. Nampak? Lepas zaman Nabi Nuh AS tu, kepada Nabi-Nabi seterusnya, catatan sejarah tu hilang. Bukan hilang, maknanya tak ditulis sangat. Kita tahu sekadarnya Al-Quran beritahu. Sampailah kepada Rasul dan seterusnya, sampailah kepada Abul Anbiya, bapa segala Nabi dan Rasul, iaitulah Nabi Ibrahim AS. Kemudian barulah mula catatan-catatan sebelum tu. Kalau kata sebelum zaman Nabi Ibrahim AS tu, kalau kita kaji balik, antara kerajaan yang awal di lembah Mesopotamia, sebelum zaman Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sendiri kita tahu, dia lahir di Iraq. Kalau kata peta dunia hari ini, Iraq. Dan sebelum Nabi Ibrahim lahir lagi, di bumi Palestin hari itu, dah ada penduduk. Dah ada orang-orang Kanaan. Mana Kanaan ni awal lagi mendiami situ. Tapi mereka sebenarnya generasi baru. Teknologi itu seolah-olah di-reset kembali, sampailah kemuncaknya kepada perutusan, kepada zaman diutuskan Nabi Muhammad SAW. Bermulalah tuan-tuan, kitab suci Al-Quran yang dikurniakan kepada kita dengan serba lengkap. Sebab tu Al-Quran dia ajar kita bukan sekadar masalah akidah, masalah syariat, masalah akhlak. Selain daripada akidah, syariat, akhlak, dalam Al-Quran penuh isyarat kepada ayat kauniyah tentang alam semesta dan sebagainya. Betul tak? Menunjukkan, para pengkaji mengatakan, bila Al-Quran diturunkan, seolah-olah teknologi yang hilang tu dulu kembali nak di-reset kembali dalam dunia baru, zaman baru. Maka berlalulah dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman kita ni dah 1400 tahun lebih. Maka mereka cuba hubungkan. Nabi Adam mula turun dengan zaman Nabi Nuh tu sekitar 1600 tahun. Dari zaman Nabi kita sampai ke zaman kita ni baru sekitar 1400 tahun lebih. Mereka mengatakan kalau nak faham teknologi zaman Nabi Nuh tu, mereka mendahului kita, kita bayangkan kita dah berada 1600 tahun dari zaman Nabi. Macam mana dia punya maju tu? Tuan-tuan pernah terfikir betul? Itu antara kajian mereka yang mengkaji. Sebab Quran ni dia penuh dengan maklumat, sama ada maklumat cara langsung ataupun cara tak langsung. Jadi bagi mereka yang mengkaji, mereka mengatakan, oh, patutlah teknologi zaman Nabi Nuh tu hebat sebenarnya. Cuma kita tak pernah perasan betul. Bila sebut Nabi Nuh, kita cuma cerita banjir besar, umatnya hancur. Begitu saja. Kita tak terfikir perkara-perkara yang di sebalik itu. Perkara-perkara yang Allah hinkan. Jadi seolah-olahnya tuan-tuan, 1600 tahun, bayangkan kita sekarang 1400 lebih. Kalau 100 tahun lebih lagi, 1600 tahun daripada zaman Nabi kita, agak-agak bagaimana kemajuannya? Seolah-olahnya begitu. Nampak tak? Sebab tu, Dajjal bila dia keluar nanti, bila sebut akhir zaman tak boleh elak daripada Dajjal. Dajjal dia keluar dalam keadaan dia mendahului kita dari sudut teknologinya. Itu kalau bahasa buku. Tapi kalau dari sudut bahasa yang lain, dia keluar dengan membawa sihirnya. Nampak tuan? Dia ada kalanya berbentuk kelihatan seperti sihir. Ada kalanya benda tu dilihat seperti teknologi. Tuan-tuan faham maksud saya ni? Seperti mana benda yang kita pegang hari ni, semua kemajuan teknologi hari ni, mungkin generasi yang kalau kita jumpa 300-400 tahun dulu, dia akan kata sihir. Betul tak? Macam mana hang boleh tengok ni? Kawan hang duduk di Mekah, boleh tengok live. Hang ni ada ilmu sihir. Mungkin mereka mengatakan sihir. Nampak tuan? Itu saya nak cerita cara ringkas. Baik, kembali kepada apa yang Allah sebut tadi. Semua yang Allah jadikan di atas muka bumi itu sebagai apa?
sebagai kesenangan untuk kamu dan juga haiwan-haiwan ternakan kamu. Maka lengkaplah kitaran hidup kita di atas muka bumi, tuan-tuan, dengan segala keperluannya. Allah lengkapkan kita. Kita sendiri sebagai manusia, Allah jadikan air sebagai sumber kehidupan kita. Sumber paling utama. Kemudian tuan-tuan, Allah jadikan tumbuh-tumbuhan juga berasal dari air tadi. Dan kemudian Allah jadikan juga haiwan-haiwan ternakan untuk kita manfaatkan, dagingnya dan sebagainya, juga berhajat kepada sumber air tadi. Maha suci Allah, maha hebat Allah. Kita hidup di atas muka bumi dan kita akan dikembalikan juga disemandikan di atas muka bumi. Maka bumi ini memang sangat sesuai untuk tempat didiami oleh makhluk yang bernama manusia. Dalam masa yang sama, jangan kita lupa tanggungjawab kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini untuk memakmurkan bumi ini dengan syariat Allah. Dan juga tuan-tuan, jangan lupa hikmah utama penciptaan kita pada tuan-tuan, iaitulah untuk kita beribadat, menyembah Allah, Tuhan yang menjadikan kita serta alam semesta ini. Baik, kita berhenti setakat tu. Ayat seterusnya Allah cerita tentang betapa hebatnya malapetaka hari kiamat pula. Setelah Allah menceritakan tentang bumi, kehebatan ciptaan langit, bumi, gunung dan sebagainya, Allah akan berpindah pula kepada apa? Kepada hari kiamat yang dinamakan sebagai hari malapetaka yang besar. Wallahu a'lam bis-shawab wal marji'u ila Allah.